Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Kali kedua saya di sini. Malam ni ada live yang rasmi sikit. Jadi malam ni kena serius lebih sikit. Okay. Yang baru ni kita santai, kita duduk atas lantai lah. Okay. Malam ni kita ada meja sikit. Okay. Jadi insya-Allah malam ni seperti mana yang telah maklum, kita punya perbahasan ialah berkenaan dengan panduan berdoa musim peperiksaan dan juga kupasan mabadi' asyarah. Kita tengok mana yang sempat. Sebab dalam risalah ni untuk pengetahuan semua yang hadir ataupun yang ikut melalui live ni, ianya ialah risalah yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis sebagai salah satu pengenalan kepada para pelajar khususnya, sebab memang peperiksaan ni sinonim dengan orang yang belajar lah. Orang yang tak belajar dia tak maklum lah benda ni, taklah menjadi keutamaan. Buku ni ataupun risalah ni telah diterbitkan yang first 2017, sebelum saya datang ke Perlis lagi. Tujuan ataupun asal daripada buku ni ialah untuk memberikan panduan yang jelas, khususnya kepada pelajar peringkat menengah sehinggalah kepada pelajar di IPT. Bila mana dia orang masuk musim peperiksaan, apa yang dia orang nak kena buat, apa yang dia orang perlu buat dan apa yang dia orang tak perlu buat, yang benda ni bahagian daripada agama suruh ke, ataupun benda ni daripada bahagian agama tak suruh ke, ataupun ini ialah adat yang dilakukan oleh masyarakat ke. Dalam buku ni dia sebut. Tapi kalau kita tengok, dia lebih kepada nak cerita satu bab ataupun satu perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan doa. Sebab memang nama dia pun panduan berdoa musim peperiksaan. Tapi sebenarnya berdoa ni bukan hanya tunggu musim peperiksaan lah. Sebagai Muslim ni kita kena berdoa, hari-hari kita kena berdoa. Tadi imam kita pun baca rakaat kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tu cerita tentang doa dalam suratul Baqarah. Selepas selesai daripada Allah Ta'ala cerita tentang perintah puasa Ramadan, dia masuk tentang ayat berdoa. Sebab memang dalam bulan Ramadan ni, antara benda yang kita kena lakukan, ibadah yang kita kena buat selain pada puasa wajib, kita juga dituntut untuk memperbanyakkan doa. Bahkan dalam hadis pun Nabi sebut, doa yang tak tertolak ialah doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa. Tak kiralah dia puasa apa pun. Tapi maklum, kita tahu puasa ni yang wajib dalam bulan Ramadan. Sebab tu ayat tu dia synchronize dengan perintah puasa. Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampailah habis. Dalam muka surat yang sama lagi, Tuhan sebut tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya ada kaitan yang rapat antara puasa
dan juga berdoa. Dan saya beri kredit pada imam tadi, bacaan dia okey. Sebab ini di UNIMAP. Kalau di KUIP saya tak puji sangat lah. Dah orang belajar agama, dia kena baca Quran okey lah. Tapi kalau di UNIMAP yang bidang lain daripada bidang agama ni, kalau dia boleh baca Quran dengan baik, itu ialah petanda dan indikator dia ada jati diri sebagai Muslim. Sebab manusia ni selama dia Muslim, dia tak kira dia belajar bidang apa pun, dia kena ada tanggungjawab pada Quran. Paling-paling kurang dia ada lidah yang baik untuk melantunkan bacaan Al-Quran sebagai Muslim. Kalau yang bukan Muslim kita tak ceritalah. Sebagai Muslim, itu ialah hubungan yang paling terbaik seorang Muslim, ialah dia tahu bila mana dia seorang Muslim, dia tahu baca Quran dengan baik. Kalau dia ada suara yang baik, itu lagi bagus, bonus bagi dia. Tapi yang paling penting, dia melantunkan perkataan, huruf dan kalimah itu dengan baik. Okey. Berbalik kepada isu kita pada malam ni, panduan berdoa musim peperiksaan. Kebetulan sekarang ni kebanyakan IPT sedang berlangsungnya convocation. UNIMAP pun sekali kan. Esok kan, Ustaz. Ke saya tengok label pintu depan kata 10 hari bulan. 10 hari bulan esok lah kan? 10 sampai berapa hari bulan saya tak ingat. Tapi umumnya lah IPT di sekitar Perlis ni, termasuklah KUIP dah lepas dah. Politeknik yang dekat-dekat ni semua sedang berada dalam suasana convocation. Konvo ni petanda kepada habis belajar dah lah. Convocation di Malaysia ni ialah satu majlis yang agak besar nilainya bagi orang yang belajar. Tak kira bidang apa pun. Bidang agama ke, bidang engineering ke, bidang apa-apa, sebut konvo tu, itu ialah orang kata apa, indikator kepada dia dah habis belajar. Saya selalu lalu jalan ini daripada KUIP. Kan KUIP dah dekat dengan UNIMAP sekarang. Kita nak balik ke rumah, ke Mata Ayak tu, kita akan lalu jalan Cuping tu. Jalan yang kita akan nampak bukit-bukit border antara Perlis dan Thailand ni. Kebetulan baru ni, orang kata apa, dalam suasana orang habis konvo ni, ada sebahagian orang yang habis konvo ni dia OOTD ambil gambar. Laluan tu yang straight tu, sebelum kepada titik paling panas tu, saya ada perasan ada banyak kereta. Tapi daripada IPT mana saya tak pasti, tapi ambil gambar. Ambil gambar dengan jubah konvo dia. Dia seronok, dia dah habis belajar. Kalau kita tengok kan dengan topi dia apa semua, dengan jubah dia apa semua, tak apa, tak salah pun ambil gambar. Bukan saya kata tak payah ambil. Ambil lah, tapi saya nak sebutnya manifestasi selesainya belajar tu besar bagi sebahagian orang. Dah habis dah belajar. Walaupun hakikatnya habis belajar ni nak kena hadapi yang hadapan tu lagi dahsyat daripada zaman belajar. Hakikatnya. Dan kalau kita tengok dalam istiadat convocation ni, kebanyakan istiadat punya, orang kata apa, kebiasaan dalam tu diambil daripada pewarisan ilmu Islam. Sebab tu convocation ni dia ada jubah yang besar. Hakikatnya istiadat ni ataupun upacara ni dimulakan oleh para ulama di Andalus. Bila mana dah habis belajar dalam tempoh beberapa tahun, dia orang akan buat macam satu majlis penginjazahan yang last sekali. Dikatakan universiti yang pertama yang buat benda ni ialah Universiti Qarawiyyin di Andalus, Morocco sekarang, Maghribi. Waktu kerajaan Islam hebat di Andalus dulu, yang bersepadan dengan Spanyol sekarang. Okay. Habis belajar ni kena pakai topi yang ada segitiga, bukan segi empat tu. Zaman di Andalus dulu dia tak letak segi empat tu saja, dia letak Quran atas kepala tu. Itu perlambangan dia lah. Nak kata habis belajar ni, junjungnya ialah junjung Quran. Tapi sekarang orang tak junjung Quran lah. Sekarang dah habis belajar, orang lempar ke langit lah. Kan, lepas orang ambil gambar kan, lempar. Saya tak tahu sebab saya konvo di Jordan, saya tak pergi. Waktu kita orang di Timur Tengah ni tak ada lah konvo-konvo yang mewah macam Malaysia ni, tak ada. Tak ingin pun nak tunjuk gambar konvo. Tak seronok apa pun sana. Habis belajar, habis. Di Malaysia ni dia lain. Dia ada istiadat dia ada raja nak bagi. Sana ni je kot yang bagi, Rani je yang bagi CJ kita orang. Okay, Rani tu pun bagi sambil isap okok, kita orang pun tak apa seronok nak ambil sangat. Okay, cuma nak kata itulah suasana di sana. Okay. Di Azhar ke apa semua sama je lah. Ada majlis konvo tu dia buat, tapi lama sangat tunggu, duit pun dah habis dah, kita orang balik lah. Okay. Cuma di Malaysia kita tengok benda tu hebat. Okay.
Ianya mengingatkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, dia ada satu surah namanya surah Al-Haqqah. Ini pada juzuk yang ke-29. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-19 dalam suratul Haqqah ni, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan buku amalan pada waktu ditimbangnya amalan kita, pada waktu diaudit semua amalan kita ni, Tuhan kata ada satu kelompok manusia waktu itu mereka mengambil buku dengan tangan kanan, buku amalan dia orang, sambil dia orang kata ha umuqra'u kitabiyah. Inilah buku ataupun keputusan aku yang telah dibacakan dan dicatatkan. Perasaan seronok orang yang telah dinobatkan sebagai ahli syurga ni, dia dapat buku tu, dia tunjuk ke orang. Macam kita lah habis konvo kan, kita lempar pergi ke mana tak tahu, hilang kena ganti tu. Okay. Cuma nak katanya dia punya seronok tu lempar. Pada waktu tu orang-orang yang cemerlang pada waktu itu, yang membawa buku amalan masing-masing yang cemerlang ni, dia tunjuk dekat orang, siapa nak tengok buku aku. Maknanya bagus dia punya pencapaian dia. Dia kalau orang cemerlang ni, orang tak sempat tanya lagi, dia dah bagi tahu dah kat orang. Contoh result dia okey, dia buat tanya orang, hang boleh buat apa? Dia nak suruh orang tanya yang dia. Sebab dia dapat full lah. Tapi kalau dia tercorot, biasanya dia dapat, dia lari, dia start kereta, dia belah pergi dalam hutan mana dia duduk seorang. Dia tak seronok nak kongsi benda tu dengan orang. Itu suasana dunia. Tapi suasana akhirat macam itulah Tuhan sebut. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Bahkan aku sangat-sangat berharap hari ini aku dapat berada pada hari ini, iaitu hari convocation terbesar manusia seluruh dunia. Seluruh yang namanya generasi manusia daripada Nabi Adam sampailah ke manusia terakhir, pada hari itu akan diberikan keputusan masing-masing. Pada hari itu akan diberikan pembalasan masing-masing. Orang yang dah penat buat amal kebaikan, buat macam-macam, mereka sangat mendambakan berjumpa dengan hari itu. Sehingga Tuhan kata fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maksudnya apa? Mereka yang angkat buku ni sambil sebut ha umuqra'u kitabiyah ni, Tuhan kata mereka berada dalam kehidupan yang diredai. Mereka berada pada syurga yang tinggi. Duduk dalam syurga yang serba senang. Nak apa-apa niat terus dapat. Dunia tempat paling senang pun kena pakai remote, kena order, kena ambil telefon, tap sesuatu. Syurga just teringin, dia dah dapat. Tuhan sebut kulu washrabu, makan dan minum kamu dalam keadaan yang sangat gembira, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, terhadap hari yang telah kamu lalui dulu di dunia, yang mana hari itu penat, iaitu hari waktu duduk di dunia dulu. Macam kita lah yang sedang belajar ni, hari-hari yang sedang nak pergi ke konvo ni, nak menunggu setahun lagi, 2 tahun lagi, hari-hari ni penat. Bagi orang yang belajar sungguh lah. Bagi orang yang tak belajar sungguh, dia tak penat apa pun, dia seronok je. Kalau tambah tahun pun dia okey. Kalau kita orang di Timur Tengah dulu, makin lama seronok ada pun. Maknanya kita tahu lah tu, yang lama duduk tak meningkat-ningkat sijilnya tu ada something lah tu. Dia bukan hebat. 7 tahun degree tu tak hebat tu. 7 tahun degree tu tak masak elok tu. Ada benda tak kena. Cuma nak katanya itu ialah gambaran Tuhan sebut. Saya pada malam ni nak kempen pada anda semua yang ada, sebab yang ada ni memang semua pelajar-pelajar pun. Saya tak reti nak ajar bidang yang anda sedang belajar. Memang kalau saya bercakap, gila lah saya bercakap bidang yang saya tak belajar langsung. Cuma saya nak kempen satu benda saja. Orang yang berjaya ini ialah orang yang dapat menyelesaikan keperluan masyarakat pada setiap bidang yang dia sedang duduk itu. Inilah yang disebutkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, yang merupakan salah seorang pendiri kepada Darul Hadis di Lucknow di India ni.
waktu dia dijemput untuk beri macam ucapan lah kepada student-student yang baru grad daripada kelas alim ni. Kelas alim ni ialah kelas pengajian kitab semua. Dia beritahu tanda berjayanya orang agama. Ni saya cerita orang agama sebab tu bidang saya lah. Tanda berjayanya orang agama ni ialah bila mana masalah dalam masyarakat ni, masyarakat keliru dalam bab agama, dia boleh beritahu kekeliruan dia, jawapannya di sini. Itu tanda berjaya dia. Bila mana ada isu orang tawassul pada benda-benda yang salah, orang istighasah pada benda salah, orang beribadah cara tak betul, dia sebagai orang agama, dia boleh pergi tunjukkan yang betulnya di sini. Itu tanda dia berjaya. Sebab belum tentu yang dapat honor board ke, yang dapat anugerah apa ke, bila mana masalah masyarakat menghadapi masalah ni, dia tak boleh cerita apa orang di masyarakat. Bahkan banyak orang yang macam tu pun. Waktu dia belajar, dia memang menduduki tempat yang elok. Anugerah apa yang tak wujud di universiti tu, melainkan dialah yang menyandangnya. Tapi waktu dia masuklah masyarakat, masyarakat pening. Ada yang nak berdoa cara macam ni, ada yang nak beribadah cara macam ni, ada yang minta dengan Tuhan cara macam ni. Waktu masalah-masalah tu datang, dia tak boleh selesai. Walaupun dia berjaya. Di mata orang yang buat penilaian KPI tu, dia berjaya lah. Tapi by reality, dia tak berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang menyelesaikan masalah dalam masyarakat tu. Bila mana masyarakat pening, okey, bila mana datang satu isu, boleh ke nak pakai replika ni, nak letak dalam rumah ibadat, nak letak dalam masjid surau, boleh ke nak pakai yang ni? Orang tanya dia, dia boleh beritahu, lakaran ni tak betul, tak datang daripada hadis Nabi, sanad-sanad dia ada problem. Dia berjaya. Walaupun mungkin dia dulu taklah tinggi sangat rizal dia, tapi dia selesai. Jadi untuk anda semua di hadapan ni, mengikut bidang anda, apa masalah yang masyarakat sedang hadapi sekarang, ikut bidang anda sendiri. Anda selesaikan dengan nas dan teori yang dah dibelajar sini lah. Saya tak tahu apa mitos yang diimani oleh orang Melayu terhadap engineering yang salah. Kalau kita yang belajar agama ni, biasa hadis palsu lah. Hadis-hadis palsu yang mengarut apa semua, kita kena cerita ke orang. Kalau engineering saya tak tahu. Engineering pun banyak bidang kan, banyak pecahan dia. Kepercayaan terhadap wayar bumi ke apa, tuan-tuan semualah yang kena selesaikan benda tu. Kalau orang percaya tutup wayar ni boleh terbakar satu rumah, rupanya tak betul, anda lah punya kerja tu yang kena beritahu. Walaupun sumbangannya nampak terlalu duniawi, tapi itu sumbangan hakikatnya. Itulah sumbangan, itulah penerangan kepada masyarakat, supaya orang tak buat mitos-mitos yang mengarut, ataupun orang tak buat, istilah kita orang muda kita sebut apa, palatau. Dia buat pandai dia, teori dia. Sebab memang kalau kita tengok manusia ni, bila mana dia yakin, dia bercakap ikut suka kepala dia lah. Okay. Jadi balik pada risalah kita ni. Okay. Risalah kita ni, saya nak sentuh sikit je. Dia tak banyak muka surat pun, 28 muka surat. Okay. Kita nak ambil bermula pada muka surat 11. Yang muka surat 1 sampai 10 tu, itu adalah ucapan daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti, dan panduan-panduan hadis-hadis yang dia bawa, macam mana nak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kepentingan berdoa. Dan berdoa ni jangan bermusim, jangan nak exam je berdoa. Kalau tak exam haram, tak berdoa langsung. Okay. Jadi itu ialah apa yang dia sebut lah. Okay. Kita tengok muka surat 11 tu. Okay. Sebab masa kita pun tak banyak, saya tak nak cakap panjang sangat. Okay. Sebab kita ada satu part lagi, iaitu Mabadi' Asyarah. Okay. Panduan berdoa musim peperiksaan yang disediakan oleh Al-Fadhil Ustaz Kadir bin Sahak ni. Panduan berdoa musim peperiksaan ini dihasilkan bagi tujuan memberi panduan kepada pihak-pihak berkaitan, seperti sekolah-sekolah kerajaan dan swasta atau seumpamanya, di seluruh negeri Perlis, dalam menganjurkan sebarang majlis sempena musim peperiksaan. Saya tak tahu sini ada tak majlis itu, tapi kalau ada, inilah panduan dia. Ia juga bertujuan memberi gambaran jelas berkaitan hal-hal yang dibolehkan dalam beramal dan tidak boleh, dan yang tidak dibolehkan, terutamanya apabila ia bersangkutan dengan hal-hal yang ada asalnya di dalam syarak, namun ia bercampur dengan rekaan yang ditegah dalam pengamalan ibadat, seperti penetapan sebab, tempat, masalah atau kaifiat yang tidak dimiliki petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garis panduan ini juga diwujudkan bagi mengelak berlakunya perbuatan bid'ah idhafiyah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama.
Bid'ah idhafiyah ni maksudnya apa? Benda baru yang ditambah dengan begitu spesifik sekali. Contoh, salat hajat untuk peperiksaan. Very specific. Sebab hajat ni banyak. Ada orang salat hajat sebab bini dia nak beranak. Itu salat hajat yang lain. Ini dia panggil bentuk-bentuk bid'ah idhafiyah. Yang macam kalau kita tengok, nak exam, sebahagian sekolah, dia akan buat majlis salat hajat dan bacaan Yasin, letak air, buka tudung mineral semua, letak alat tulis lagi kat depan, lepas tu salat hajat, panggil ustaz seorang. Ustaz tu pun belajar tak habis juga. Okay. Dia pun jadi kepala. Okay. Dia pun buat. Okay. Kita pun salat lah dengan harapannya, kalaulah tergoris jawapan yang salah, pensil itu bergerak sendiri pergi ke jawapan yang betul. Tak akan berlaku. Impossible benda tu. Kalau benda tu memang ada wujud, Nabi akan buat benda yang sama waktu nak berlakunya perang Badar. Sebab malam sebelum berlakunya perang Badar, Nabi tak buat pun upacara mengumpulkan semua senjata, letak setempat, kita semayang dulu pada senjata tu. Tak buat apa pun. Bahkan Nabi hanya buat apa? Pada malam berlakunya perang Badar, Nabi berdoa, mengangkat tangan sampai jatuh kain Nabi ni. Orang zaman dulu kan dia pakai kain, dia tak pakai baju elok macam kita ni. Kain, dia selimut badan dia. Nabi berdoa dengan doa yang masyhur dalam kebanyakan riwayat, iaitu in tuhlik hadhihi al-isabah fala tu'bad ba'da al-yawm. Wahai Tuhan, sekiranya kamu binasakan kelompok yang 300 lebih ni yang nak perang esok ni, maka tak ada orang yang akan menyembah kamu. Nabi tak suruh sahabat kumpul senjata, kuda letak setempat, unta letak setempat, baju besi letak setempat, kita buat sembahyang hajat, air-air yang kita nak minum esok pun kita buka semua tudung dia. Tak perlu. Benda tu tak ada. Sehingga Abu Bakar ni dia tengok Nabi berdoa lama, sebab Nabi angkat tangan tinggi. Nabi angkat tangan terlampau lama sangat, sehingga Abu Bakar ni pergi dekat Nabi, dia kata, cukup ya Rasulullah, Tuhan dah bagi kemenangan pada kita esok. Berhentilah berdoa. Maknanya sebab nampak Nabi tu terlalu insecure sangat nampak. Cuma nak kata itulah yang ada dalam riwayat. Waktu kita rasa kita desperate sangat, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebenarnya berdoa kerana mengikat kepada benda-benda dunia ni, dia tak berapa elok sangat. Contoh, sekarang ni kan musim exam kan, yang tak konvo exam lah sekarang. Okay. Kita pun berdoa, ya Allah jadikanlah aku boleh jawab paper ni dengan baik. Habis doa kita. Boleh, tapi dari segi demand seorang hamba kepada Tuhannya tu, dia ada unsur over demand. Tak salah pun kalau kita nak minta, tapi para ulama mengajar kepada kita adab dalam berdoa ni, ya Allah jadikanlah mudah urusan aku untuk aku jawab soalan exam esok, dan ilmu yang aku dapat ni dapat memudahkan urusan aku di akhirat. Yang tu lebih mustahak. Tuan-tuan kena tambah sikit doa tu, bagi panjang. Segala apa yang kita buat ni, biar kita hubung kaitkan dengan akhirat. Jangan kita hubung kaitkan dengan dunia sangat. Sebab sebahagian orang dia berdoa supaya dia dapat rizal tinggi, lepas pada tu dia nak pergi apply kerja mudah. Itu duniawi sangat. Saya tak kata salah benda tu, tapi kalau dia Muslim, dia tahu yang paling utama untuk dia jadikan sebagai tujuan ialah akhiratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhan sebut dalam surah Al-A'la, akhirat itu lebih utama daripada yang sekarang ni, iaitu yang dunia. Semua bidang apa-apa pun. Orang yang nak duduk dalam bidang perniagaan, orang yang nak duduk dalam bidang ketenteraan, segala apa yang dia buat, kecenderungan dia yang dia minat, dia kena luruskan jalannya kepada akhirat supaya diberkati. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang berjaya, biasanya akan diikat dengan akhirat. Perkataan berjaya ni kalau kita tengok 4 kali je disebut dalam Quran. Al-Faiz, sama ada Al-Faizun ataupun Al-Faizin ni kebanyakannya disebut 4 kali. Kebanyakannya ada 4 tempat dalam Quran. Pertama surah At-Taubah, kedua Mu'minun, ketiga An-Nur, keempat suratul Hasyr. Surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu ialah orang-orang yang berjaya. Siapa dia? Yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, mendapat
simpanan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka itu ialah orang-orang yang berjaya. Kemudian surah Al-Mu'minun, Tuhan sebut, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini aku berikan balasan terhadap apa yang dah kamu usahakan berkat kesabaran yang kamu lakukan di dunia, kamu orang-orang yang berjaya. Cuma kalau kita perasan, perkataan lain bagi berjaya ni ialah al-falah. Yang pasti orang Islam dia akan dengar seruan untuk berjaya ni 5 kali sehari semalam pada seruan azan. Yang pasti yang tu. Yang lain-lain ni dia datang kemudian. Sebab tu saya nak kempen juga pada malam ni. Saya tak nak kempen lepas pada ni habis diploma sini ke, degree sini ke, berazam nak jadi engineer yang hebat ke, itu tuan-tuan boleh simpan. Saya nak kempen jadi orang soleh saja. Kalau anda tak dapat kerja pun, tetap orang saleh. Dapat kerja pun, jangan sombong, jadi orang saleh juga. Itu sahaja indikator yang terbaik sebagai Muslim. Yang pastinya kejayaan itu ada pada orang-orang yang menyahut seruan salat. Sebab benda tu dah disebut dengan terang. Walaupun yang mengazankan tu ialah manusia, tapi hakikatnya seruan azan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kita baca surah Al-Mu'minun, Tuhan sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang beriman yang dalam salat mereka khusyuk. Jadi pada malam ni anda exam, anda nak menghadapi apa-apa ujian pun, untuk menaikkan sijil, untuk menaikkan orang kata apa, taraf pendidikan, ingat kejayaan yang sebenar bagi seorang Muslim itu ialah berjayanya menjadi orang yang khusyuk dalam salat. Kalau kita seorang engineer, lepas pada ni saya tak tahu, mungkin yang ada depan saya ni dah ada syarikat mana-mana, jadilah engineer yang baik di syarikat itu. Kalau dalam syarikat tu orang tak tepat waktu salat, andalah yang menjadi orang bertanggungjawab untuk mengubah skala pengurusan jabat tu jadi orang yang orang kata apa, yang mengagungkan salat. Kalau kerja bidang apa pun, jadilah orang yang mengagungkan yang tu. Ni bukan kerja orang belajar agama je, kerja semua orang Islam. Semua orang Islam di semua bidang. Kalau dia masuk kulinari pun, dia ambil diploma kulinari, nak masak perhotelan apa semua pun, jadikanlah dia tu, orang yang duduk dalam hotel tu, orang yang mengagungkan salat. Kalau dia manager yang mengarahkan stafnya bersalat. Itu saja yang saya harapkan pada semua yang ada ni lah, termasuk yang dengar live pun. Sebab semua masalah orang Islam hari ni, keadaan peperangan yang berlaku di kalangan orang Islam, kebanyakannya berlaku kerana leaking yang paling besar bagi seorang Muslim ialah mencuaikan salat. Bukan tak salat ni, mencuaikan salat. Tak salat tu memang sangat teruk. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal berpegang tak salat ni bukan Islam dah, walaupun sekali. Yang mencuaikan maksudnya apa? Yang tak salat di awal waktu, yang tak khusyuk, yang tak menjaga tumakninah, ketenangan dalam salat. Jadi duduklah kita di bidang apa pun, jadikanlah kita orang yang bersalat. Sebab itulah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Kita pun kena doa yang tu. Jadi panduan berdoa musim peperiksaan ni, supaya sibuk study macam mana pun, solat on time. Sebab saya teringat waktu zaman belajar dulu, waktu sekolah menengah ni, saya sekolah aliran tahfiz ni, bila mana masuk hujung semester ni, kita orang pakai sistem semester juga walaupun di sekolah tahfiz kerajaan ni, kita orang akan ada exam. Kalau dia tu hafal 16 juzuk lah dia kena exam semester tu. Jadi dia akan ditebuk lah. Okay. Jadi ada yang pulun baca Quran. Duduk dalam bilik asrama masing-masing. Orang azan subuh dia tak keluar semayang. Dia semayang dalam bilik je, sebab dia nak fokus baca Quran. Ini belitan syaitan yang paling halus sekali. Zuhur nanti pun tak keluar semayang, Asar nanti tak keluar semayang, tapi dia rasa dia secure. Sebab apa? Aku tengah baca Quran. Tapi dia cuaikan salat dia. Begitu jugalah orang duduk dalam bidang hadis pun macam tu juga. Masuk exam hadis pun, sebab bila mana orang duduk dalam bidang hadis ni, dia akan exam hadis lah, berapa ribu hadis dia kena hafal. Ulang-ulang hadis nak ingat sanad satu orang perawi di satu perawi ni, sampai tak pergi semayang. Bahkan ada pun yang tak semayang pun, yang lebih teruk pada tu pun ada. Cuma nak katanya,
Manusia dia tertipu. Dan memang Allah Ta'ala beri kepada orang ni, dia lulus exam dengan baik. Sebab memang dia sudah struggle. Dia tak semayang. Tak semayang on time lah. Memang nama dia naik on the board pun. Saya kenal lah sebahagian kawan-kawan kita ni. Yang jenis tanya exam, dia pulun sepuas hati dia. Tak nak involve dengan masyarakat apa pun. Sehingga dia mencuai. Sebab kita kena tahu, salat fardu ni syiar. Syiar orang Islam. Bahkan inilah yang menjadi indikator sebagai Muslim. Bahkan inilah yang menjadi indikator kepada terimanya amalan-amalan kita yang lain. Kalau kita cuaikan yang ni, maka yang ni akan menjahanamkan semua amalan yang lain. Jadi, exam, sibuk tara mana pun, banyak berapa mana pun, tanya waktu salat, kena berhenti. Macam mana pun. Itu keberkatan. Itu keberkatan. Itulah punca keberkatan yang mustahak. Sebab kadang-kadang kita berdoa, bangkit malam berdoa, ya Allah berilah aku terang hati apa semua. Minum air yasinnya, balah kismihnya apa semua. Bolehlah buat. Saya tak kata benda tu salah pun, tapi kalau kita tengok Imam Bukhari waktu dia belajar hadis ni, dalam riwayat sebut dia makan apa? Dia makan rumput je. Sebab tak ada duit belajar. Memang orang belajar apa-apa pun, bidang apa pun, memang dia akan lalu fasa tak ada duit ni. Jadi tak ada riwayat kata Imam Bukhari ambil kismih ke kurma, tak ada. Tapi itulah orang yang telah menghafal sejuta hadis. Itulah orangnya. Yang duk makan kismih ni, satu hadis pun bertukar. Akhirnya kismih je yang habis, hadis tak ingat-ingat. Cuma nak katanya itu bukan menjadi ciri utama lah. Okay. Cuma saya nak sebut je lah, nak study, nak buat apa pun buat, tapi jangan cuaikan salat. Sebab itu ujian yang lebih mustahak untuk diberikan penekanan. Okay. Bagaimana memustajabkan doa? Muka surat 12. Melakukan amalan saleh dengan ikhlas. Kerana Allah sebelum berdoa adalah sesuatu yang disyariatkan. Maknanya melakukan amal saleh yang ikhlas kerana Allah. Ini kerana setiap kali seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa amalan saleh dengan ikhlas, ia dapat mendekatkan dirinya kepada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, menjadikan doanya lebih layak dimustajabkan. Kerana ia termasuk adab dalam berdoa adalah dengan mendahulukan pujian dan pujaan kepada Allah dan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amal saleh. Antara amalan yang boleh dilakukan dengan maksud ini ialah memurnikan tauhid dan mengikhlaskan niat. Bagi saya, untuk kita student ni, mengikhlaskan niat tu penting. Anda kena ingat, kedatangan anda di sini untuk apa? Masuknya kita bidang ni untuk apa sebenarnya? Waktu isi borang UPU dulu. UPU kan? Istilah dia kan? Saya tak tahu sebab saya tak pernah involve melalui sistem tu. Waktu pilih nak datang ke UNIMED ni, kenapa pilih UNIMED? Ada apa dipilih yang sangat mencuit hati anda di sini? Yang tu yang tu kena fikirlah. Kena fikir yang tu. Apa sebab dia? Apa sebab datang ke sini ni? Adakah sini solat laju pada negeri lain? Saya boleh study lama sikit. Ikut suka hati tuan-tuan. Tuan-tuan ada alasan sendiri. Okay. Ada orang dia ada berbagai alasan. Tapi ingat, pastikan niat itu bersangkut paut dengan akhirat. Niat itu bersangkut paut dengan. Waktu kita drop di sini, waktu kita stres apa semua yang berlaku di sini, kita kena ingat balik pada niat asal tu. Termasuk jugalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang dalil-dalil itu saya tak nak baca. Yang kedua, muka surat 13, memperbanyakkan sedekah. Ini kerana sedekah adalah perbuatan ihsan sesama makhluk. Okay. Sekarang ni persoalan dia, student nak sedekah apa? Dia nak makan hari pun dia tak cukup. Mungkin kalau dia anak orang kaya, maybe dia boleh lah. Kalau dia orang biasa saja. Sedekah apa yang dia boleh buat? Membantu kawan-kawannya yang tak sempat tulis nota. Bagi je lah, jangan kedekut. Dia ada orang dia kedekut je. Perangai macam ni. Saya memang tak suka orang macam ni. Kita lah tak sempat menulis lambat. Okay. Lepas pada tu dia kedekut pula nak bagi nota. Dia ingat dia seorang boleh jawab exam. Kalau dia exam elok pun, dia pas dengan orang kata apa, keputusan yang elok, belum tentu di alam pekerjaan dia elok. Sebab mata saya telah melihat berapa ramai kawan-kawan yang berjaya waktu alam universiti, alam sekolah ni. Sekarang ni ada yang tukar jantina dah pun, yang belajar agama pun. Dulu dia hafal Quran, dia hebat hafal Quran, tapi sekarang dia dah jadi saudari dah, tak jadi saudara dah.
Kenapa jadi macam tu? Kita tak tahu. Jawapan dia, diri dia lah yang tahu. Apa yang dia niat waktu dia belajar. Apa yang dia niatkan waktu dia belajar. Okay. Jadi antara sedekah yang anda semua boleh buat ialah mudahkan urusan kawan-kawan yang satu bidang, satu aliran dengan kita. Jangan rasa kedekut, jangan rasa nak makan seorang apa semua. Jangan ada sikap macam tu. Ahli ilmu, penuntut ilmu ni dia tak ada sikap seperti ni. Dia berkongsi. Berkongsi kesusahan, berkongsi apa-apa saja benda. Sebab tu zaman Nabi pun Umar Al-Khattab dia ada kawan yang akan datang kuliah sekali. Kalau Umar tak boleh datang, yang ni akan bagi pengetahuan pada Umar. Apa yang dia tak sempat. Sebab setiap kita ni ada kesibukan masing-masing. Dia tak ada istilah, nanti kalau aku bagi, dia pandai lebih daripada aku. Dia tak boleh. Sebab ilmu ni dia macam duit juga. Duit kalau kita bagi, keberkatan ni ialah pada menyumbang pada orang. Ilmu pun kalau kita ada, kita sampai kepada orang, keberkatannya akan berkembang. Allah Ta'ala akan buka kefahaman-kefahaman yang berbagai-bagai. Mungkin kita nampak macam ya ke boleh jadi macam tu, tapi itulah hakikatnya. Sebab ilmu dan material ni dia berkembang. Okay. Yang ketiga, bersabar dan memperbanyakkan salat. Tadi kita dah sebut, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebab tu benda ni penting. Kalau saya boleh kongsikan kepada semua yang ada ni, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ni dia antara sahabat Nabi yang kalau duduk dalam kuliah dia bela banyak daripada sahabat lain. Sebab dia slow. Setiap manusia dia beza. Ada orang dia laju, pick up dia laju. Ada orang dia slow learner. Sebut sekali tak faham. Orang tanya apa beza separuh dengan 1/2. Dia pening, dia bela, tak boleh nak jawab dia. Bila mana dia tunjuk separuh ha. 1/2 tu separuh, dia baru nak faham. Dia baru lambat sikit. Okay. Shaddad bin Aus dia macam tu. Menyebabkan dia rasa diri dia kecil kan. Sahabat-sahabat lain yang muda-muda ni yang laju. Nabi sebut apa, pick up, dapat terus. Jadi dia ni macam down. Sehingga Nabi kata kepada dia, ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad bin Aus, idza ra'aitun nas qad iktanidu adh-dhahaba wal fiddah, bila mana kamu melihat manusia sibuk menghimpunkan emas dan perak, kerana dia orang ni kerja banyak, dia orang develop banyak, dia orang ni orang yang optimis lah buat apa-apa, faknizu haula'il kalimat, himpunkan hati kamu di atas beberapa kalimah ni. Nabi ajar pada dia doa. Doa ni lepas pada ni boleh cari lain, saya sebut kebetulan ada live malam ni, kita boleh ulang tengok. Okay. Allahumma inni as'aluka thabat fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Panjang sikit. Kalau kuliah masjid, orang tua saya bagi yang sepatah dua je. Sebab kuliah malam ni orang muda pick up dia laju lagi. Kalau dia slow pun dia laju lagi pada orang tua. Okay, jadi tuan-tuan boleh cari pada malam ni. Paling kurang ambil Allahumma inni as'aluka thabat fil amr. Yang tu dah cukup dah. Ya Allah, aku bermohon sabat. Sabat ni maksud dia apa? Konsistensi dalam urusan ini. Minta pada Tuhan supaya kita ni konsisten. Waktu kita buat apa-apa pun konsisten. Dan konsisten itu akan meningkat bila mana orang tu menjaga salatnya. Percayalah apa saya sebut pada malam ni. Kalau anda boleh jaga salat awal waktu, salat di awal waktu, di tempat yang paling utama iaitu masjid, dan memahami ucapan yang diucapkan dalam salat, maknanya tomakninah dan faham, kita akan tengok perubahan dalam hidup pada skala yang sangat mengejutkan. Saya dah ada banyak jumpa orang yang dia drop dalam hidup dia, lepas pada tu dia ubah salat dia, Tuhan baiki kehidupan dia. Itu je cara. Yang saya jumpa ni orang-orang yang bidang-bidang yang lain-lain lah. Saya ingat waktu belajar di Jordan dulu, anak murid kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama ni. Dan mungkin nama ni agak sensitif di Malaysia dengan aliran yang berbeza.
Saya di Jordan jumpalah dengan 2-3 orang anak murid dia. Mengejutkan, anak murid Syekh Nasruddin Al-Albani ni kebanyakannya daripada aliran pengajian engineering kebanyakannya. Bukan orang belajar bidang hadis pun. Antaranya Syekh Ali Halabi, Syekh Masyhur Hassan Alu Salman. Ni semua jadi syekh dah sekarang, dah jadi tuan guru besar dari Jordan. Dia orang ni semua dulu belajar di Jamiah Al-Ulum At-Tatbiqiyah. Apa nama dia dalam Malaysia? Ulum Tatbiqi ni pun benda UiTM ke? Lebih kurang macam tu kot. UiTM tak bagus kan. Cuma nak katanya lebih kurang macam tu lah. Dia macam teknologi lah. Ulum Tatbiqi ni benda-benda teknologi. Dia orang belajar situ. Okay. Syekh Masyhur sebut pada saya, waktu dia sibuk belajar bidang engineering dan dia pun belajar hadis ni, dia buka kitab hadis ni satu apa pun tak faham. Satu apa pun tak faham. Apa yang dia buat? Dia hanya doa pada ya Allah, Allahumma faqihni wa 'allimni. Itu saja. Di setiap salat dia. Allahumma faqihni wa 'allimni wa as'aluka ats-tsabat fil amr. Lepas pada tu dia tengok pelan-pelan Tuhan buka pada dia, dan hari ni dia dah jadi satu orang tokoh yang besar lah. Bahkan antara anak murid yang diakui keilmuannya dalam bidang fiqh terutamanya, Syekh Masyhur Hassan Alu Salman masih lagi hidup. Tapi nak kata ramai juga ulama-ulama di dunia ni yang daripada bidang lain beralih ke bidang lain. Kalau ulama silam ni siapa? Tokoh yang beralih daripada bidang lain ke bidang lain, ke bidang agama. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni asalnya dalam bidang perubatan, medik lah. Akhirnya berubah menjadi salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Kecenderungan dia tu, dia berubah. Saya bukan nak kata yang malam ni semua kena tukar belajar agama, tak pun. Cuma saya nak katanya kalau kita bersungguh, kita akan dapat benda tu. Dah masuk waktu ke? Boleh kot. Azan dulu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, kita sambung sikit lagi.
beberapa perkara sikit. Okay. Tadi kita dah sebut tentang bersabar dan memperbanyakkan salat. Itu kita dah sebut. Okay. Dalam masa yang singkat ni, saya nak ambil satu poin yang mustahak dalam buku ni, iaitu muka surat 17. Memperbanyakkan amalan saleh tanpa kira musim. Hadis yang bawah tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Inna Allah Ta'ala, ni hadis kursi. Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan diisytiharkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada satu benda yang paling baik hamba tu buat untuk mendekatkan diri kepadaku melainkan ibadah fardu yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis ni Allah Taala nak beritahu, ni hadis kursi. Sebab tu ada innallaha qala. Nabi sebut, Allah Taala kata. Okey. Tidak ada amalan yang paling mujarab dan paling disukai oleh Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya melainkan kita baiki fardu kita. Salat fardu terutamanya. Yang ni kita dah sebut tadi. Okey. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia try lagi untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan dia menambah ibadah-ibadah sunat. Terutamanya salat rawatib yang mengiringi salat fardu itu. Itu yang dimaksudkan oleh sebahagian para ulama. Fa idza ahbabtuhu, bila mana aku menyayanginya, yang ini penting. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Muka surat 18 dia punya hadis tu. Aku menjadi pendengaran pada pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan pada penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan aku menjadi tangan kepada capaian tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki pada setiap perjalanan yang kakinya bergerak. Wa in sa'alani la'utiyannah. Sekiranya dia minta pada aku akan bagi. Wala in ista'adha bi la'u'dhiyannah. Sekiranya dia minta lindung kepada aku satu-satu perkara, aku akan lindungi dia daripada perkara itu. Hadis ni penting dan mustahak. Sebab apa? Hadis ni Tuhan beritahu, siapa yang jaga salat fardu disusuli dengan ibadah sunat. Salat fardu macam saya sebut tadi, dibuat di awal waktu dan dibuat di tempat yang paling terbaik, iaitu di masjid. Dan yang ketiga ialah dibuat dengan tumakninah. Tumakninah ni maksudnya dia tak kalut, dia tenang. Okey. Apa yang dia akan dapat? Tuhan kata dalam hadis ni, aku akan jadi pendengaran untuknya. Maksudnya apa? Apa yang kita dengar harian kita ni, Allah Ta'ala akan avoid daripada segala benda buruk. Sebab tu hari ni orang mengadu. Saya pening lah ustaz, dengar ustaz ni cakap macam ni, dengar ustaz ni cakap macam ni. Apa ubat pada kepeningan itu? Ubat kepeningannya ialah pada salat je. Dia kena baiki salat dia. Dia bukan tanya ustaz macam mana saya nak buat. Macam mana saya nak buat ialah dia kena baiki salat dia. Kalau sekarang dia salat tapi dia salat tengah waktu, akhir waktu, dia kena modify balik, dia kena adjust balik, dia kena perbaiki diri dia untuk dia salat awal waktu. Maka dia akan tengok, Tuhan akan keluarkan dia pelan-pelan. Dan dalam hadis tu pun Nabi sebut bagaimana penglihatan orang tu pun Allah Ta'ala akan pandu dia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Penglihatan itu pun akan dipandu oleh Tuhan. Jadi dia tak tengok benda mengarut. Sebab tu sebahagian orang muda sekarang duk mengadu, saya tak boleh tinggal lah tengok benda-benda macam tu, benda-benda yang pornografi apa semua. Ni masalah orang muda lah kebanyakannya. Orang tua dia jarang tengok pornografi. Tapi kalau dia tengok memang teruk lah. Dah lah tua tengok pula benda macam tu. Okay. Yang muda ni kira okey lah, sebab memang himmah dia tu masih kuat lagi pada benda macam tu. Okay. Kalau dia menderita kerana penyakit itu, ubatnya juga ialah dengan dia baiki salat dia. Dan dalam hadis pun Nabi sebut wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Tangan dia ni suka ambil benda yang tak jelas ataupun suka minum benda, makan benda yang tak jelas, haram semua, pun ubat dia salat. Kaki yang suka berjalan tempat mengarut pun ubat dia salat. Bahkan lebih pada tu lagi Tuhan bagi tambahan lagi, dia dah jaga semua benda ni. Wa in sa'alani la'utiyannah. Siapa-siapa yang minta pada aku satu benda, dia akan dapat. Maknanya benda paling mustahak yang perlu dijaga oleh kita bila mana kita nak berdoa ni, tak kiralah doa untuk exam ke, doa untuk kerja ke, doa untuk jodoh ke, apa saja lepas pada ni yang akan anda hadapi,
selepas selesai pada belajar ni, poinnya ialah menjaga salat 5 waktu itu. Itu yang penting. Macam-macam mana pun. Pergilah mana-mana pun, hadapilah masalah kaum apa pun, ubatnya di situ. Berusahalah untuk menjadi orang yang paling tepat waktu dan paling utama salat di masjid dan berjemaah. Itu mustahab. Okey. Ada masa sikit lagi, saya nak sentuh sikit pasal mabadi asyarah ni. Mabadi asyarah ni saya tak pasti dengan bidang anda semua ni kena ataupun tidak. Tapi dengan sebab yang buat mabadi asyarah ni, dia kata inna mabadi'a kullu fannin asyarah. Prinsip bagi semua bidang ilmu tu ada 10 perkara. Siapa yang sebut ni? Yang sebut ni ialah Muhammad bin Ali As-Sibban. Dia ni salah seorang orang yang memberi komentar kepada salah satu kitab, nama dia Al-Ashmuni. Syarah Al-Ashmuni ni syarah kepada Alfiyah Ibn Malik. Dia buat hasyiah. Hasyiah ni ialah komentar tapisan kali ketiga. Matan, syarah, hasyiah. Orang belajar bidang ni dia tahulah. Okay. Dia kata inna mabadi'a kullu fannin asyarah. Yang ni mungkin boleh membantulah anda semua untuk exam semua ni. Prinsip semua jenis ilmu ni 10 benda. Al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah. Al-haddu tu maksud dia apa? Definisi ilmu. Contoh anda belajar bidang apa? Saya tak tahu subjek anda semua ni. Kalau saya sendirilah, kalau nahu apa definisi dia? Kalau tafsir, apa definisi dia? Kalau hadis, apa definisi dia? Kalau bidang anda ni ikutlah. Apa saja engineering, apa subtopik dia semua, apa definisi bagi subjek itu. Wal mawdu'. Mawdu' ni apa perbahasan yang duduk di dalam ilmu itu. Thumma as-samarah. As-samarah tu maksudnya ialah cabang-cabang bagi ilmu itu. Wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadih. Ilmu tu dinisbahkan kepada apa? Kalau hadis, penisbahannya kepada percakapan Nabi. Percakapan sahabat tak masuk dalam ilmu hadis. Dia disebut sebagai athar. Kalau tafsir, ianya Quran. Kata-kata Nabi tak sebut sebagai tafsir. Itu dia panggil nisbah. Kalau anda punya bidang, kalau electrical engineering, adakah dia masuk dengan bidang lain, engineering yang lain? Itu maksud dia. Okey. Wa fadluhu, kelebihan tahu ilmu tu. Kalau belajar ilmu hadis, apa kelebihan dia? Kalau belajar tafsir, apa kelebihan dia? Kalau ilmu yang tuan-tuan belajar ni, apa kelebihan dia? Kelebihan orang tahu ilmu ni. Tak kena tipu lah kot. Kalau nak beli benda-benda elektronik kot, mungkinlah. Itu telahan saya sajalah. Wal wadih. Al wadih ni maksud dia apa? Pengasas ilmu itu. Perkara yang ke-6. Al wadih. Wal ismul istimdad hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami' hadha syarafa. Al ismu maksudnya nama lain bagi ilmu tu. Electrical engineering, nama lain bagi dia apa dia? Nama lain bagi electrical engineering. Ke memang nama tu saja? Nama lain dia handasah. Sah? Handasah. Sah. Electrical engineering. Yani bil lughah al-arabiyyah handasah. Aslan. Handasah kahrabaiyah, sah? Aywa, handasah kahrabaiyah. Handasah kahrabaiyah. Hadha ismul akhar. Untuk electrical engineering. Jadi tapi jangan jawab lah yang tu sebab tu bukan bahasa yang digunakan di sini. Okay. Cuma nak katanya itu nama lain. Al-istimdad tu ialah aku kata apa, sumber kepada ilmu itu. Sumber pada ilmu. Ilmu ni diambil daripada mana? Ambil daripada barat ke, ambil daripada tamadun apa-apa saja ke? Hukum syari'. Hukum syarak belajar ilmu itu. Hadis wajib tak wajib? Fardu kifayah. Tak semua orang wajib belajar, tapi kena ada dalam kelompok orang Islam yang belajar. Macam ilmu tuan-tuan jugalah. Hukum syari'nya ialah fardu kifayah. Engineering tak semua orang Islam wajib belajar, tapi kena ada juga orang Islam yang belajar. Bila mana ada yang belajar, terangkatlah kefarduan bagi semua orang lain. Okey. Masailu, permasalahan yang ada dalam ilmu tu, wal ba'du bil ba'di, dan dia punya kontradik dengan bidang lain, subtopik yang lain. Iktafa. Cukup semua benda ni, 10 perkara ni anda menguasai ilmu tu dengan baik. Al-hadd wal mawdu' al-thamarah nisbatuhu fadluhu al-wadi' al-ismu al-istimdad hukmu syari' masailu al-ba'du bil ba'di. Iktafa. Kata As-Sibban, wa man daral jami' hadha syarafa. Siapa-siapa yang tahu semua benda tu,
dia akan dapat kemuliaan ilmu itu. Setiap ilmu ni dia ada kemuliaan, tapi ilmu yang paling utama ialah ilmu agama lah. Cuma nak sebutnya ialah setiap bidang orang Islam dia terlibat dalam bidang apa-apa pun, dia akan dapat kemuliaan kalau dia menekuni bidang itu. Menekuni bidang tu dia akan dapat. Okey. Jadi saya rasa tu ialah kod yang saya boleh bagi tahu pada malam ni, sebab saya tak tahu bidang anda semua ni apa yang anda bercakap, apa yang anda kaji, saya tak tahu, dan keperluan mendesak untuk masyarakat apa dia. Tapi poin yang pentingnya ialah sebagai kesimpulan, kita kena jadi seorang Muslim yang baik, yang saleh. Kejayaan yang sebenar ialah kejayaan akhirat, dan keutamaan berdoa ialah berdoa untuk kebaikan akhirat. Jadikanlah keadaan dunia ni untuk kebaikan di akhirat. Bidang yang diceburi sekarang ialah bidang yang boleh membuka ruang anda menjadi orang yang berjaya di akhirat. Yang pasti, bakat yang perlu kita kembangkan sebagai seorang manusia Muslim ialah bakat untuk menjadi ahli syurga. Yang tu paling mustahak. Tuan-tuan nak jadi apa, jadilah. Tapi jangan sampai terjadi ahli neraka. Itu sangat-sangat bahaya untuk diri sendiri. Jadi kita kena sedar yang itulah. Saya sendiri pun, kita semua yang ada pun, usahalah, kembangkanlah kompetensi sebagai ahli syurga itu. Itu lebih mustahak dan lebih penting untuk difikirkan. Kalau nak runsing sampai tak makan pun yang ni berbaloi. Tapi kalau runsing, lepas pada belajar ni nak kena bayar pinjaman ke, nak kerja tak boleh ke, nak kahwin tak laku ke, yang tu nipis sangat. Nipis sangat yang tu. Tak laku kahwin tak apa, yang penting syurga dapat masuk. Ni adalah muka tak laku kahwin, ahli neraka pula tu. Okay. Jadi yang tu amat merugikan. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.